وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah yang mengurniakan kepada kita taufik dan juga kelapangan masa berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fatih Faridatil Faraid. Kita berada pada muka yang ke-65. Tajuk orang yang mati belum taubat. Betul. Orang yang mati belum taubat. Saya takkan Jawi muka surat 65. Saya takkan Umi aku 83. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, orang mati belum taubat. Apa hukum kesudahan dia? Kita telah maklum bahawa taubat ini wajib, sama ada daripada dosa besar atau dosa kecil. Dan menangguh taubat itu ialah satu dosa yang lain pula. Jadi saya kira bagi seseorang itu, jika melakukan perkara maksiat, maka dia bertaubat dan bersegera untuk taubat. Sekarang ini orang itu andai kata dia ada dosa dan dia tidak taubat, dan dia mati dalam keadaan dia tidak minta ampun dengan Allah Ta'ala dan bertaubat daripada dosa dia, bagaimana kesudahan dia? Ini juga perbincangan asalnya dia tak ada kaitan dengan akidah, kerana dia tidak berkait dengan percaya kepada Allah Tuhan, percaya kepada malaikat, percaya kepada Rasul, percaya kepada kita hari akhirat. Cumanya kerana isu dosa ini adakah membawa kepada kufur ataupun tidak, telah menjadi satu khilaf antara ahli sunnah dan juga golongan khawarij. Maka para ulama ahli sunnah wal jamaah memasukkan perbincangan tentang dosa ini dan adakah dia bawa pada kufur, apakah kesudahan orang yang berlaku dosa besar ni, apa keadaan dia, adakah dia ini ahli neraka atau ahli syurga, maka dibincangkan dalam akidah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, mereka mati belum taubat daripada dosanya, maka tidak jazam dengan diazabkan dia. Orang mati yang tak taubat daripada dosanya, maknanya dosa dia itu masih lekat lah. Dia mati dalam keadaan menanggung dosa dia. Adakah Allah Ta'ala akan azab dia? Wajib ke tidak tu? Ini juga masuk dalam perbincangan hukum al-jaiz fi haqqillahi ta'ala, perkara yang harus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jaizun fi haqqi ta'zibu dan harus pada hak Allah Ta'ala ta'zib, memberi azab kepada orang yang buat dosa besar. Maknanya atas Allah lah untuk mentakzib, memberi azab atau tidak. Dari segi hukum harus. Tapi apabila janji Allah Ta'ala ada, maka di sini berlaku perbincangan. Apabila orang itu mati dalam keadaan tidak bertaubat, adakah dia pasti akan diazab oleh Allah? Maka tidak jazam dengan diazabkan dia. Tak jazam ni mana tak pasti. Jazam ni bahasa Arab. Jazam ni mana pasti, tak utuh, tak mesti bahawa diazabkan dia. Maknanya Allah Ta'ala boleh ampun. Mana dosa mana? Dosa selain daripada syirik lah. Syirik ni Allah Ta'ala dah janjikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampunkan orang yang syirik kepadanya.
tetapi dia boleh mengampunkan dosa-dosa lain. Apa maknanya? Maknanya orang yang syirik yang tidak bertaubat orang yang syirik yang tidak bertaubat, mati dalam keadaan syirik dan keadaan kufur, orang ini Allah tak akan ampun. Kerana janji Tuhan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Tuhan tidak akan ampun orang yang syirik dengannya. Jadi selain daripada dosa syirik, Allah boleh ampun. Masuk dalam masyiatillah, masuk dalam kehendak Tuhan. Walaupun tak taubat, boleh ampun ni walau tak taubat ni. Dan dosa syirik, dosa kufur, Allah Ta'ala pasti ampun kalau taubat. Orang yang kufur ataupun syirik ataupun murtad wali'azubillah, dosa-dosa yang mengeluarkan seorang daripada Islam itu, kalau seorang tu taubat, pasti Allah Ta'ala akan terima dan akan diampun. Kalau tak taubat, Tuhan tak akan ampun. Tetapi dosa selain daripada syirik, kalau tidak bertaubat, masih dalam kehendak Tuhan. Tuhan boleh azabkan dia dan Tuhan boleh nak ampunkan dia. Kenapa tidak jazam dengan diazabkan dia? Tak mesti orang itu diazab Tuhan kalau dia mati dalam keadaan tidak taubat. Kerana harus Allah mengampuni dosanya. Kerana Allah boleh nak mengampunkan dosanya. Melainkan dosa kufur. Itu innallaha la yaghfiru an yushraka bih tu. Dosa kufur, dosa syirik lah. Melainkan dosa kufur, maka Allah tidak diampuni sekali-kali. Maka Allah tidak akan mengampuni sekali-kali dosa syirik apabila mati seorang di atasnya, di atas kufur. Adapun kufur, syirik, dosa ni Allah Ta'ala tak ampun kalau dia mati tidak taubat. Kalau dia taubat dah, Allah Ta'ala akan terima. Ini soal kalau mati tidak taubat. Dan pada Imam Asy'ari, tak dapat tiada daripada diazabkan setengah orang yang mengerja dosa besar, walau satu orang pada tiap-tiap bagai sekali, tiap-tiap bagai sekalipun. Situ dia tulis benda tiap-tiap bagi. Kena tulis mana cikgu? Dia je tidak dapat tiada. Mengerjakan dosa besar walau satu orang pada tiap-tiap bagi, tiap-tiap bagai. Bukan bagi, bagai. Makna bagi yang bagai ni makna tiap-tiap bagai sekalipun. Makna bahagian dosa tu. Setiap jenis tu. Tiap jenis dosa tu. Tiap-tiap bagai, tiap-tiap pelbagai tu pelbagai. Ada pelbagai. Banyak jenis. Jadi di sisi Imam Asy'ari di sini berlaku khilaf. Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan tak dapat tiada daripada diazab setengah orang yang mengerjakan dosa besar. Orang yang buat dosa besar, banyak dosa besar ni, pasti Allah Ta'ala akan azab juga, walau satu orang. Sebab apa? Sebab Allah dah janjikan dalam Al-Quran, Nabi pun ada janjikan sebahagian seksa kepada dalam hadis Nabi. Tak? Seksa orang tinggal sembahyang contohnya, seksa orang tak bayar zakat contohnya. Kan ada azab-azab dia kan. Seksa orang buat apa? Seksa orang bunuh diri. Jadi datang dalam Al-Quran, datang dalam hadis, Allah Ta'ala menyatakan dosa ni azab dia begini, dosa ni azab dia begini. Allah Ta'ala boleh ampun tak? Di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, pasti Allah Ta'ala akan kenakan azab walaupun seorang. Tapi berapa kena kita tak tahu, serah kepada kehendak Tuhan. Tetapi kerana apa? Kerana mentahqiqkan, kerana nak menunaikan janji Allah yang Tuhan sebut tu. Bila Tuhan sebut dalam Quran, bila Nabi khabar dalam hadis, maknanya benda itu berlaku.
Bila berlaku, makna pasti akan ada orang kena azab. Maka Imam Abu Hasan Asy'ari kata, walaupun Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa selain pada syirik, tetapi akan ada orang yang akan diazab dengan tiap-tiap bagai dosa tu. Dosa semayang, walau sekurang seorang pun tak apa dah, dipanggil Allah tidak mungkin janji dah. Bila Tuhan janji orang buat gini, dosa begini, azab dia gini. Neraka wil ataupun lembah dalam neraka bagi orang tinggal semayang. Orang yang semayang di luar waktunya ataupun melewat-lewat dan tidak semayang. Nampak? Jadi akan ada orang walaupun seorang. Bukan mesti seorang ni. Maknanya akan ada. Walau satu orang. Supaya apa? Supaya ayat Tuhan yang Tuhan janji tadi dan apa yang Nabi sebut itu tertunai janji Tuhan tersebut. Okay. Walau satu orang pada tiap-tiap bagai sekalipun, walau satu orang sekalipun, jadi akan adalah. Dan Nabi SAW pun pada malam Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala tunjukkan dosa orang zina, dosa minum arak, dosa orang makan rasuah, dosa orang menipu, macam-macam. Jadi akan adalah, maksudnya orang akan kena seksa. Berapa banyak kita tak tahu. Yang mitoknya supaya kita tak tergolong pada mana-mana golongan tersebut. Jelas Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah, pelihara hati daripada maksiatnya, maksiat hati. Selesai dah masalah dosa tadi. Makanya lagi sikit. Taubat ni semayang pakai ikut imam je, imam sebut taubat ikut taubat. Ataupun taubat ni mesti kita buat diri. Ikut. Biasa kita semayang kan. Taubat ikut ramai-ramai itu je. taubat mana tu? Faham ya? Astagfirullahaladzim. Tu istighfar. Istighfar tu satu bentuk zikir. Kita minta Allah Ta'ala ampun. Sekarang ni itu zikir di mulut, kita minta ampun. Hati tu hati mana? Untuk sendiri. Taubat ni mesti kita buat sendiri. Tidak mesti sendiri pun, ramai-ramai. Okey, sama-sama kita taubat malam ni. Boleh? Masing-masing cukup syarat tu. Mana 3 sebelum ni? Apa dia? Tu sebut atas rukun taubat. Berhenti buat maksiat. Azam, cita-cita tak mau mengerjakan lagi maksiat tersebut dan menyesal. Maknanya kalau sama-sama kita taubat belaka masing-masing, berhenti daripada maksiat dibuat, azam tinggalkan, rasa menyesal, jadi taubat beramai-ramai. Nampak? Berjemaah bagainya. Astaghfirullah tu bentuk zikir, kita istighfar, minta ampunan. Jadi kalau dia jadi taubat tak? Dia jadi taubat kalau diiringi dengan 3 syarat ni. Maknanya disebut di mulut astaghfirullah dan dia ada 3 perkara rukun taubat ni, jadi taubat. Kalau dia istighfar pun jadi taubat. Bukan makna nak taubat kena istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Mesti sebut tak? Mesti sebut. Kerana sebut tu satu ibadat lain pula tu. Satu bentuk zikir dan satu bentuk ibadat lain. Ada pun taubat tu hakikatnya pada 3 ni. Boleh ke? Ya? Tidak akan buat. Azam tak akan buat. Kalau buat juga tak apa, tak batal taubat tu. Tapi kena bersungguh, kena azam supaya tidak akan buat lagi. Kalau dia nak taubat tapi nak buat lagi lah. Ada orang yang rasa nak buat lagi, tak jadi taubat tu. Jadi taubat. Okay? Baik. Jadi boleh seorang diri, boleh berjemaah, boleh ramai-ramai. Yang pentingnya ada rukun-rukun taubat itu ada. Okey. Kata pengarang, pelihara hati daripada maksiatnya maksiat hati. Masuk tentang bahagian kedua, iaitu tentang maksiat hati. Tadi maksiat zahir. Ada juga yang berkait dengan maksiat i'tiqad, yang buat pada kufur wa na'udzubillah tu. Dan wajib pelihara hati kita daripada maksiatnya. Kena jaga hati daripada maksiat hati. Ni maksiat ni payah sebab kita tak nampak. Maksiat zahir nampak. Maksiat zahir nampak. Contoh, buat
Apa contohnya? Bunuh orang, nampak. Curi ni zahir lah, nampak lah. Masalah orang tak nampak dia curi tu lain cerita. Tapi benda tu, perkara itu perkara yang nampak pada luaran kalau ditengok. Minum arak nampak, tapi hak hati ni duduk dalam sejik pun boleh jadi maksiat hati. Orang tu duduk sejik dalam duduk sejik, dalam dengar ada maksiat hati. Contoh tu kita tak tahu, payah. Dalam duduk ceramah, dalam duduk khutbah, dalam duduk ngajar ada maksiat hati. Siapa tahu? Tak tahu. Tu bahaya dan juga payah ni. Jadi masing-masing kena tengok diri masing-masing. Tak dituju ke orang masalah ni. Tak. Sebab kita tak tahu hati orang. Tak, kita tak tahu hati orang. Hati orang tu, dia ni nak riak dia ni. Kita tahu kan dia riak. Dia ni ujuk dia ni. Kadang-kadang nampak di luaran tu, tapi benda tu tidak menjamin bahawa betul ada maksiat hati dalam hati dia tu. Maka sebab itulah ilmu tasawuf ini penting bagi kita kenal tiap-tiap dosa itu. Hudud ma'asi al-qalbiyah, ta'rif, definisi maksiat-maksiat hati ni kena kenal. Hak ni orang panggil riak, hak ni orang panggil ujub, hak ni orang panggil takabur, hak ni orang panggil sum'ah, hak ni orang panggil hasad, hak ni orang panggil putus harapan daripada Allah. Banyak. Jadi maksiat-maksiat semua itu dimudahkan oleh para ulama, dibuat dalam ilmu tasawuf, kitab-kitab tasawuf yang bicara khusus tentang maksiat hati. Dia kata apa sini? Wajib kita pelihara hati kita daripada maksiatnya, dan setengah daripadanya jahat sangka dengan Allah. Sangka jahat dengan Tuhan. Su'udhanni billah, buruk sangka dengan Tuhan. Apa makna buruk sangka dengan Tuhan? Makna dia putus harap. Putus harapan tu, buruk sangka tu. Tuhan tak boleh dah, Tuhan tak tolong dah aku. Aku ni Tuhan tak tak boleh selamat dah aku. Aku ni Tuhan tak boleh masukkan jadi ahli syurga dah. Dia sebut perkataan-perkataan yang menunjukkan putus pengharapannya pada Tuhan. Tak. Aku ni tak ada benda dah ni. Tak. Maknanya bagi dia kekuasaan Allah tu tak boleh buat apa-apa dah. Maknanya dia telah menuduh Allah tidak ada kuasa untuk ubah dia. Padahal Allah Maha berkuasa kan. Jadi orang ini buruk sangka, jahat sangkanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sangat bahaya ni. Sebab orang ini bawa kepada lembah kekufuran. Sebab buruk sangka ke Tuhan ni bawa pada kufur. Bawa pada kufur. Innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa daripada pengharapan Allah kecuali orang yang kufur. Jadi mereka yang bila buruk sangka ke Tuhan, tuduh Tuhan dengan tuduhan tak betul ni, boleh bawa kepada dosa yang sangat besar, iaitu kufur. Wa'iyadzubillah. Sebab itu kita kena ada pengharapan kepada Allah. Harap dan juga kena baik sangka, husnuzan. Harap satu tu, husnuzan ni wajib kita kena baik sangka. Walaupun kita dalam keadaan mana sekalipun, kena baik sangka Allah Ta'ala berkuasa, Allah Ta'ala akan tolong aku, Allah Ta'ala akan beri hidayah pada aku. Kalau buruk sangka ni, akhirnya orang ni tak percaya Tuhan, orang panggil. Seakan-akan dia kata Tuhan tidak berkuasa. Itu masalah, bawa pada kufur. Dan sangka aman dirinya daripada Tuhan, daripada murka Tuhan. Situ tulis apa? Tuhan murka. Daripada Tuhan murka boleh juga. Dan sangka aman dirinya daripada Tuhan murka. Boleh juga tu. Tuhan murka. Dari Tuhan murka, Tuhan murka. Boleh. Dia sangka aman, rasa selamat. Aman, selamat diri daripada murka Tuhan, atau Tuhan murka kepada dia. Dia kata, aku tak ada benda dah, Tuhan takkan murka pada aku. Ni orang yang mana? Orang yang rasa aman daripada makrillah dipanggil.
Ha. Amal daripada tipu daya Tuhan, maksudnya daripada murka Tuhan lah. Jadi itu juga satu dosa tu. Dan dosa ini dosa yang bahaya. Bahaya kerana bawa pada kufur juga. Dia lebih kurang macam nak dia. Sebab apa? Dia akan menjadikan seorang itu tak ada takut. Aku tak, Tuhan tak muka pada aku. Menjadikan seorang itu, kalau dalam mazhab akidah dia panggil murji'ah, irja'. Kita buatlah apa-apa pun Tuhan tak akan murka kita. Buatlah dosa banyak mana pun Tuhan tak akan murka kita, Tuhan tak akan marah. Jadi dia tidak rasa, dia rasa selamat. Dia rasa selamat daripada kemurkaan Tuhan. Maka dia akan berani buat dosa dan dia akan langgar segala larangan Tuhan. Sebab apa? Kita ni buat-buat kita ni selamat dah. Ni bahaya ni. Menyerang bagi golongan-golongan orang yang berfahaman batiniyah, ajaran-ajaran sesat ni. Golongan kita ni, puak-puak kita ni telah dijamin Tuhan. Buatlah apa nak buat pun, kerana kita dah kenal Tuhan. Kita dah sabar. Kita dah kenal Tuhan. Jadi tak ada benda kita buat apa-apa pun, Tuhan tak akan murka pada kita, kerana kita ni golongan Tuhan, kita ni orang Tuhan. Jadi perkataan-perkataan sedemikian tu, dia menunjukkan orang ni berasa aman daripada murka Tuhan. Maka bahayanya apa? Dia akan langgar syariat. Dia akan hilang baginya taklif syarak. Dia mendakwa hilang taklif syarak. Tu bahaya tu. Mendakwa hilang taklif syarak ni jadi kufur. Dia kata aku kami puak-puak kita tak ada benda dah. Hukum hakam ni untuk orang tak kenal Tuhan lagi. Orang yang tak tahu kena ikut peraturan. Kena ikut peraturan. Kalau kita ni, kita kenal tuan rumah. Tuan rumah tu orang rapat kita. Kita masuk rumah dia buat benda tak marah dah. Kalau orang luar tak kenal Tuhan, dia tak boleh buat sembarangan. Gitu. Jadi orang ini orang yang duduk dalam bahaya, keluar daripada lingkungan umat Islam. Bahaya. Dan setengah dan sangka aman dirinya daripada Tuhan murka, dan putus asa daripada rahmatnya. Putus asa pada rahmat Tuhan ni kan. Tadi sangka jahat tak? Jahat sangka. Kata Tuhan ni buat jahat, Tuhan ni zalim. Itu jahat sangka tu. Tuhan ni zalim, Tuhan ni tak adil, buat dia gini. Tu bahaya tu. Boleh hak awal ni, hak depan-depan ni boleh hak bawah, boleh bawa kepada kufur belaka. Jadi dia sangka jahat ke Tuhan. Lepas tu dia aman daripada murka Tuhan dan putus asa daripada rahmat dia. Tak ada peluang dah kita. Tak ada peluang dah kita ni, muka kita ni dak luluh kata dia. Dak luluh masuk syurga. Dia telah putus asa daripada rahmat Allah. Jadi ini satu dosa yang sangat-sangat besar. Dosa apa? Dosa hati tu. Tapi kadang-kadang dia sebut di mulut. Dia sebut mulut. Jadi sebut mulut tu, apa yang di mulut tu menterjemahkan apa dalam hati. Itu bahaya. Kalam tersebut kalam yang boleh membinasakan seseorang. Nasallallahu alaihi wasallam. Seperti berkata ia, aku tentu tidak dapat umpama ilmu yang aku mengaji dan sebagainya. Ni rendah dah sikit tau. Dia cakap apa ilmu. Dia kata aku tentu tidak dapat umpama ilmu yang aku mengaji dan sebagainya. Jadi ngaji tak pandai. Tak pandai, tak faham, tak lekat-lekat ilmu. Dia pun tak saka, dia putus asa. Aku ni memang tak boleh dah ilmu gitu. Putus asa daripada rahmat Tuhan. Orang ni kalau setakat ni tak ada lah kufur kalau gitu. Cuma dia dikira dia telah apa nama ni, putus rahmat lah, putus daripada apa nama ni, dia tak yakin dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku tentu tidak dapat umpama ilmu yang aku mengaji dan sebagainya. Dan setengah daripadanya habis tadi. Dan setengah daripadanya takabur, sombong.
Takabur, sombong. Sombong tu terjemuh bagi takabur tu. Sombong. Sombong ni takabur, asal takabur ni ialah besar diri. Membesarkan diri, besar diri. Itu. Dia musannif dia buat tafsirkan takabur sombong. Sombong ni besar diri jugalah. Okey. Apa makna takabur sombong ni? Dia besar diri kepada orang lain. Dia mana? Dia merendahkan orang dan akak diri dia. Dia tolak kebenaran. Dia tolak kebenaran dan dia kekal dalam keadaan sesat dan salah, itulah salah dia. Jadi dia tolak orang, dia rendahkan. Takabur ni dia akak diri dia dengan cara dia rendahkan orang. Dia beza dengan satu lagi ujub. Dia kata ajib tu. Sombong ni dia akak diri dia dengan cara rendahkan orang. Dan riak, erti amalannya ia suka orang tahu. Itu riak. Riak ni dia buat kerana orang, atau buat kerana nak tunjuk ke orang. Buat kerana nak tunjuk orang. Daripada ru'yah. Ru'yah ni makna tengok. Buat supaya orang tengok. Jadi amalan-amalan yang dibuat itu untuk diperhatikan oleh orang. Lalu orang puji dia. Jadi buat dia tu ada berlaku tidak ikhlas. Bukan buat kerana Tuhan. Buat untuk orang tengok. Itu riak. Riak ni pada ibadat lah. Pada ibadat. Nak suruh orang tengok kalau benda berkaitan dengan benda yang berkaitan dengan kita kata kerja tak. Memang nak suruh tengok tak. Tunjuk kerja. Ataupun orang kita kata kita pergi temu duga. Kita tunjuk lah tak. Saya buat gini-gini. Takkan nak pergi temu duga, tunjuk ni, dah apa kelebihan awak? Saya tak ada kelebihan. Saya tak ada apa-apa. Dah gitu, tak jadi tu. Waktu tak panggil riak. Benda yang melibatkan perlu ditunjukkan, perlu dipaparkan. Adapun ibadat, ibadat ni benda yang kita disuruh untuk sembunyi. Kecuali ibadat yang mana bersifat umum. Contohnya semayang berjemaah ni. Dah, apa dak semayang jemaah? Takut riak orang tengok. Tu dah ada alasan tu. Apa dak mari sejid ni? Mari sejid kan orang tengok. Pula kita buat ibadat. Jadi kita semayang rumah je lah, takut riak. Tak betul tu. Sebab benda ibadat yang wajib ni semua orang buat ni tak ada main riak ni. Tak ada riak. Tak ada riak. Kalau ada riak tu kita kena buat. Kita kena buat. Kalau ada marilah. Ada mari perasaan mayang ni, nak suruh pakai semak-semak sikit lah, pakai comel-comel sikit lah supaya orang puji. Puji lebar, puji Tok Haji, macam-macam. Puji Warok, puji Zuhur. Hak tu kena buang lah. Pergi tetap pergi, tapi kita kena didik hati dan buang perasaan tersebut. Dia berkait dengan ibadat. Kalau orang buat contohnya dia buat perabot. Memang dia akan tunjuk perabot saya comel, perabot saya molek. Bila orang main kedai kata dah nak beli perabot, apa istimewa? Tak ada istimewa. Kalau nak cakap itu dah laku jual. Jadi buat kerana orang tunjuk. Riak ini ialah pada perkara-perkara yang melibatkan ibadat, dan ajib. Ajib ni tulis situ, tulis apa je? Ajib. Ujub. Ujub. Ajib ni orang yang ajib mungkin orang bahasa setengah bahasa sebut ajib. Tapi kalau sebutan Arabnya al-ujubu. Ujub. Dan bahasa Melayu pun sebut ujub tak? Ujub. Ujub. Apa makna ujub? Hairan ia. Hairan. Dalam setengah kitab jari sebut tercengang. Tercengang. Ujub ni tercengang. Makna apa? Dia hairan. Hairan apa? Hairan ia bahawa dirinya banyak kebajikan. Makna ujub ni apa? Ujub ni penyakit. Dia rasa
Dia syok seorang, bahasa kita lah. Dia syok seorang. Itu hairan tu. Hairan, syok seorang. Atau tercengang. Orang kata, aku ni bijak juga. Aku ni alim juga. Aku ni banyak juga semayang ni. Tak. Jadi dia tidak melibatkan orang lain. Kalau takabur tadi, dia merendahkan orang dan dia angkat diri dia. Ujuk ni, dia seorang je, tak perlu orang lain pun. Dia tak ajuk diri dia. Oh, makna kelah aku mandi-mandi orang kampung ni, aku lah rasa hebat sekali. Nampak tak? Pada apa? Pada perkara yang melibatkan ibadat, melibatkan amalan. Dan perkara yang anugerah daripada Allah Ta'ala. Sebab semua ni anugerah Allah Ta'ala belaka. Ta'ajub ni, dia rasa tercengang diri dia. Tercengang dan rasa hairan kepada diri dia. Nampak? Tu bahaya wujud kan? Nampak tak? Jadi kalau kita tahu perasaan ni, kita nak cakap lebih kurang ke? Fikir 2-3 kali lah. Kita nak cakap percakapan yang menunjukkan ada penyakit hati ke? Kita akan fikir 2-3 kali. Jadi kadang-kadang bila tak tahu, tak kenal maksiat hati ni, pada satu, dia ingat ke apa yang dia cakap tu baik? Saya nak memotivasikan diri saya. Saya nak memberi semangat diri saya. Padahal betul semangat dan motivasi boleh, ada masalah. Tapi ujuk ada tak? Takabur ada tak? Saya nak meningkatkan self esteem. Rasa kehebatan diri saya. Tak. Rupa-rupanya bukan tu ada penyakit hati. Tu bahaya tu. Jadi kita kena bezalah tu. Kena belajar supaya dapat beza. Adakah ini bentuk positif memotivasi diri ataupun ini penyakit hati? Dan bagi sikit je. Benda yang mana kalau kita nak motivasi diri, kita beri semangat diri kita dengan wujud dan juga rasa riak kita. Nampak sombong dan riak artinya amalannya ia suka orang tahu, dan wujud artinya hairan ia bahawasanya dirinya banyak kebajikan dan dengki. Jadi dia tulis dan itulah kena tanda tu. Wujud satu tadi. Yang seterusnya, penyakit seterusnya, dan dengki. Apa makna dengki? Dengki supaya hilang nikmat orang lain. Itu takrif dengki dah tu. Apa makna dengki? Dengki ialah dia mencita-cita hilang nikmat daripada orang lain. Itu dengki. Dengki haram ni, dia nak nikmat orang tu hilang. Orang tu contohnya kaya. Biar bankrupt lah perniagaan dia. Nampak tak? Orang tu contohnya kereta baru, biar belanggar. Kita mencita-cita nikmat dia hilang. Itu perasaan dengki. Dipanggil juga sebagai hasad. Orang Melayu ni hasad pun panggil dengki lagi. Jadi banyak tu kata ganda tu, hasad dengki. Pada hasad dengki tu hasad dah. Hasad bahasa Arab, bahasa Melayu dengki. Dan cita hendak mengekal maksiat. Dia cita-cita nak kekal buat maksiat. Nak buat lagi. Tak buat gitu. Bukan dia buat tu, dia perasaan nak buat. Tu maksiat hati tu. Nak buat lagi. Sihat lagi, muda gini, boleh lagi. Padahal nak buat apa? Mencita-cita mengekal maksiat dan sayang dengan perkara yang wajib. Dia sayang, hatinya payah nak lepas benda yang wajib seperti zakat dan lain dia. Keluar zakat sepayah je, itu maksiat hati. Maksiat hati maknanya hati dia ada penyakit. Walaupun penyakit maksiat cinta dunia ni daklah seteruk maksiat orang lain, hasad dengki dak, tapi dia dikira penyakit hati juga. Mana payah nak bayar duit kau banyak, jadi banyaklah zakat. 1,000 dulu 100 lah ni 1,000. Lepas tu kalau orang kaya berapa? 100,000 keluar.
RM100,000 baik ambil kereta sutik. Nampak tak? Dia fikir gitu, dia tak fikir duit hak lain tu. Hak baki 97.5%. Tak? 97.5% tu Allah Ta'ala beri dia guna lah. Kena keluar 2.5% je. Tapi rasa berat sebab apa? Sebab nilai jadi tinggi dah. Seperti zakat dan lainnya, sedekah contohnya, ataupun nafkah, rasa susah. Waktu makna ada penyakit cinta dunia lagi. Ni payah ni tak? Payah nak buang penyakit ni, kena latih. Kena latih. Dan bukan dengan mudah-mudah. Orang suruh zuhud, orang hak suruh zuhud pun tak suruh. Kata jangan cerita dunia. Tak? Buat buku, buat ceramah, buat khutbah, buat ni. Orang hak buat khutbah, buat ceramah tu pun nak cerita dunia lagi. Jadi benda payah. Benda yang kena latih dan benda yang kena tarbiyah. Angkat hati kepada martabat lebih tinggi. Dan jahat sangka kepada orang, su'uzon, sangka jahat pada orang. Mana ni? Orang yang tak patut kita sangka jahat lah. Kalau berhati-hati lain. Orang tu kita tahu dah, nampak pelik je. Waktu berhati-hati, kita disuruh untuk berhati-hati. Itu memang perlu. Kerana orang mukmin ni dia bukan orang yang lalai. Dia bukan jenis orang yang mana ikut dah. Tapi bagi orang mukmin biasa, kita kena sangka baik. Tak? Asal seorang tu, kita kena sangka baik. Sehinggalah sabit ataupun nyata dia buat salah. Tu pun makna salah dia dengan Tuhan. Tu serah pada Tuhan lah. Ni masalahnya sangka jahat. Statement yang dikeluarkan kita faham secara jahat dah. Tu soalan tu. Statement yang dikeluarkan tu faham secara jahat dah. Maka kita mengambil peluang daripada keadaan, kita pun manipulasi perkataan dia kepada kepentingan kita. Ni bahaya ni. Tak? Tu bahaya. Jadi kadang-kadang politik tu mengatasi agama. Tak? Politik tu kerana tujuan politik mengatasi agama. Jadi matlamat politik lebih besar pada matlamat agama. Sehingga kan benda yang disuruh oleh agama, benda ini kita kena suruh, maknanya baik sangka. Kalau benda yang tak ada tu lah, tapi berhati-hati kena ada. Tapi kerana sebab nak memenangkan dan menjatuhkan lawan, makna kita telah mendahulukan siasah dunia ni, urusan dunia politik tu daripada urusan agama kita. Jadi orang ni akhirat ni lambat sikit. Lambat. Tahu lambat? Lambat. Orang lain lepas dah. Kalau dia selamat lambat. Dah sesang orang ni. Banyak mana orang hak dia kena minta maaf. Banyak mana amalan kena sesang, kena jumpa sama seorang. Nak jumpa nak telefon. Nak telefon pada masyarakat. Nak cari rumah tak benar dah pada masyarakat. Jadi orang gini lambat. Ambil kawan saya Tok Iman. Tok Iman dia kata orang gini gini lambat sikit. Kalau masuk juga pun lambat. Lambat pun tak bodoh. Jadi benda itu menyusahkan kita. Baik. Jahat sangka kepada orang dan menghina kepada manusia dengan tidak betul jalan cara. Hina orang, keji orang, kutuk orang. Ramalan ni tak payah cakap mulut, tarik je, tarik. Guna sejari, ibu jari. Tak. Dok, kata kau orang. Ustaz ni dok erti. Dok, ustaz ni mengaji mana? Benda fatwa mufti, benda betul tak betul mufti. Habis. Dok, dia kata mana bukan kata kepada orang biasa. Kata kepada orang-orang yang mana ada jasa kepada agama. Orang yang mengajar ilmu kepada orang. Bahaya ni. Sebab itu dia kata ghibah. Kita mengutuk ulama' dosa lebih besar daripada kalau kutuk sama-sama kita. Dosa belaka, bukan nak kata tak ada dosa. Salah belaka, tetapi mengutuk ulama' dan memperhina orang-orang yang alim ulama' ini dosa besar. Dosa besar. Sebab apa? Sebab dia bukan mengutuk diri orang tu saja. Kerana orang alim ulama' ni dia bawa agama. Maka akan menyebabkan pandangan masyarakat kepada dia jadi rendah, menyebabkan orang tak akan ambil ilmu pada dia, menyebabkan orang kekal dengan jahil. Kesan dia tu, kesan. Netizen ikut suka je, tidak puas hati dengan orang. Pula orang tu tidak sehaluan dengan dia.
bukan sekumpulan kelompok dia, dia kutuk. Nampak? Jadi benda ini satu fenomena yang sangat-sangat tidak sihat. Sebab apa? Sebab dia akan memberi kacamata kepada orang Islam yang lain, orang awam, bahawa orang ni kita tak boleh pakar. Orang ni jual agama, atau boleh panggil sekarang ni apa dia? Penunggang agama. Senang istilah tu. Tak? Waktu di kalangan orang Islam dah. Jadi orang pun tak ada dengar. Orang pun jadi semakin jahil. Orang kata, percaya benda. Bahasa apa ni, pilihan mereka, takkan lebay menipu. Betul tak? Nak makan kedai tu kan, cakap lebay, takkan lebay menipu. Nampak? Jadi benda-benda gitu sebenarnya ada dalam masyarakat kita. Fenomena tersebut akhirnya lekat nama buruk kepada orang alim ulama ni, menyebabkan masyarakat ni dah kurang kepercayaan. Jadi masyarakat kekal dalam jahil. Orang agama lain lagilah tengok umat Islam balah. Hak bukan Islam, non Muslim lagilah nampak bahawa apa yang berlakunya pertelingkahan dalam umat Islam. Okay? Jadi dia kena kurang sikit komen, kurang sikit buat video react, kurang sikit bagi komen-komen ataupun buat status-status yang boleh mengapi-apikan. Serah kepada pihak yang berkuasa lah. Kalau benda itu yang pihak berkuasa, mereka itu lebih layak untuk menentukan golongan perkataan ataupun apa yang dibuat tu betul atau salah. Okey. Dengan tidak betul jalan syarak dan bermudah-mudah dengan maksiat. Mudah-mudah maksiat tu. Maknanya tak apa, maksiat dosa kecil je, tak apa dosa kecil je. Tak boleh kata gitu. Dosa tetap dosa. Tapi perkataan kita yang memberi ataupun menenangkan hati kita untuk buat lagi tu, tu tak boleh. Dia macam menenangkan hati kita, tak apa dosa kecil. Tujuan apa? Tujuan buat lagi. Tujuan. Ada pun kalau kita nak beri, kata tak apa dosa kecil ni, moga-moga Allah tak lampung. Tak apa tu. Tapi tujuan apa? Bahayanya kerana bermudah-mudah maksiat, akhirnya dia akan mudah untuk buat lagi. Kemudian kata mengarang, pelihara diri kita daripada maksiat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maksud dahsyat tak? Tak diazang itu.